told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay. Hai, Assalamualaikum semua. Sahabat-sahabat yang baik hati, yang selalu tengok video saya dan selalu support video saya. Semoga kita dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dan dijauhkan dari segala wabak penyakit. Amin amin ya rabbal alamin untuk semua. Okey, hari ni saya nak ajar korang cara-cara bagaimana kita nak jaga pokok sirih rezeki. Sirih rezeki ke sirih rezeki? Macam tu. Ada bahasa orang putihnya tu tapi saya tak pandai nak sebut. Okey, ni pokok sirih rezeki saya. Saya tak ada beli pun langsung. Sebab banyak dekat hutan. Dia ada 2-3 color kot. Ni hijau, ada kuning-kuning sikit. Nampak ada kuning-kuning sikit. Yang ini daunnya dah besar, dah lebat. Yang ini macam coreng-coreng askar. Daunnya pun besar. Okey, ni saya tunjukkan yang ada dekat rumah saya. Okey. Yang ini warna kuning, tepi-tepinya warna hijau. Yang ini warna hijau, bintik-bintik putih dia banyak. Okey. Yang ini hijau, sikit-sikit putih dia. Ini pun sama. Ada yang besar. Yang besar dah tinggi. Ni coloreng-coloreng askar. Nampak tak kurang? Banyak daun dia. Besar. Ni pun sama. Nampak. Ada anak-anak dia. Tapi yang paling saya suka ni, dia dah besar, dah rimbun, dah ada dalam 2-3 anakan. Nampak anakan dia dah banyak. Anakan tu kita boleh potong dan kita boleh terus tanam di pot. Kalau kita nak memperbanyakkan, nampak. Dalam satu pot ni ada 1, 2, 3, 4 anakan. Tapi saya tak suka nak potong sebab saya dah banyak buat anakan dia. Saya nak yang satu pokok ni saya biar je dia rimbun. Nampak dia rimbun, lagi banyak daun. Okey. Ni koleksi di rumah saya. Pokok sirih rezeki. Kalau tak silap saya. Okey. Yang lepas tu nombor 2 yang saya suka, dah lebat dan daunnya besar. Ni. Nampak. Lebih 2-3 kali ganda besar dari tangan saya. Nampak. Okey, ni saya nak tunjukkan cara-cara macam mana kita nak jaga. Tadi saya dah tunjukkan koleksi di rumah saya yang dah gemuk, daunnya dah besar. Okey. Pokok sirih rezeki ni, dia tak suka tempat macam terlampau panas, kena cahaya matahari. Kerap pun dia tak suka. Dia suka tempat macam redup-redup kat belakang rumah, kat belakang yang saya ada ni. Dia dekat bahagian dalam, bawah bumbung. Dia di bawah bumbung. Kadang-kadang saya akan letak di bahagian luar. Tapi bahagian luar tu ada macam dia punya lapisan bumbung tu gelap. Saya pakai yang gelap dekat luar. Lepas tu dia suka tempat yang redup. Dia suka kena hujan. Lepas tu 3 minggu sekali kita bagi baja organik. Okey, baja organik ni sangat penting. Okey, saya ambil baja organik yang saya pakai.
Okey, baju organik yang saya selalu pakai adalah marigold. Macam ni. Nampak? Saya dah 3 tahun ke 2 tahun saya pakai benda ni. Saya tak pakai bahan kimia lain. Okey. Baja ni tapi korang kena pandai pakai juga. Baja ni korang tak boleh banyak-banyak. Cukup hanya satu sudu. Satu sudu tu korang tabur dekat pokok tu. Lepas tu korang terus siram dengan air. Okey. Biar dia masuk dekat akar tu, dia serap dekat akar tu. Jangan banyak-banyak guna. Kebanyakannya baja tu kadang kalau korang tak pandai agak, kalau saya pakai satu sudu je cukup. Ada yang sudu McD ke yang kita buat makan bubur tu kan. Sudu besar yang kat rumah yang besi tu pun boleh. Satu sudu tu dah cukup. Jangan banyak-banyak. 2 minggu atau 3 minggu sekali korang bagi baja. Pokok pun perlu baja. Tapi saya pakai baja organik. Selain dari baja organik saya tak pakai sebab baja organik ni pun dia agak panas juga. Tapi dia dari bahan-bahan organik. Bahan-bahan organik. Kalau macam kalau selain dari baja organik saya tak pernah pakai sebab kebanyakan selain dari baja organik dia panas. Ada yang satu tu baja yang dulu-dulu yang time mak saya, bapak saya pakai. Sebab bapak saya suka juga menanam pokok. Kalau pokok-pokok ni dia suka. Dia pakai baja yang biji-biji warna-warni tu. Saya tak pernah beli tu. Baja yang warna-warni tu tak elok untuk pokok-pokok kita ni ya. Sebab baja yang warna-warni tu dia chemical kuat. Chemical kuat, lepas tu dia panas. Tapi ada juga orang yang pakai tu tak taruh banyak lah. Kalau saya memang lebih suka baja organik. Baja organik ni dia dari bahan-bahan yang alam, bahagian alam. Kadang dia orang taruh macam daun-daun, macam remah-remah makanan ataupun najis binatang. Macam tu. Okey. Pokok sirih rezeki atau seri rezeki. Mana satu yang betul pun. Ada bahasa orang putih dia pun susah sikit nak sebut. Okay, saya sebut bahasa Melayu. Sirih rezeki. Siapa yang tak kenal ya. Tadi saya dah tunjukkan. Ni anak-anakan je lah saya bawa ke depan ni sebab berat. Tak boleh angkat. Tapi tadi video yang mula-mula tu saya dah tunjukkan koleksi yang dekat rumah saya. Daun dia dah besar, lebih besar daripada tapak. Ini yang kecil ni pun, dah besar. Tapi pokok sirih rezeki ni getah dia bahaya sikit tau korang. Jangan sampai kena mata. Bukan saya nak takutkan korang, tapi berjaga-jaga. Jangan bagi kalau ada anak kecil di rumah tu. Kalau boleh jangan ada pokok ni lah. Takut nanti dia kalau di anak-anak kecil tu tak usik, tak main di taman, tak apa. Takut anak-anak kecil pegang ke, gigit ke, tak boleh. Kalau macam ni daun tak apa. Getah dia tu bahaya. Getah dia tu jangan sampai kita kena mata. Lepas kita pegang pokok tu mesti kena pakai sarung tangan. Tu saya nak ingatkan sangat dengan korang. Pokok ni sama juga dengan pokok monstera, tak silap saya. Walaupun kita suka pokok-pokok yang beracun, memang pokok-pokok banyak yang beracun. Tak ada yang pokok tak beracun. Dia getah dia. Getah dia tu korang kena hati-hati. Sebab getah dia tu mengandungi racun lah. Kena pakai sarung tangan. Lepas kita potong ke pokok tu kan, kita nak buang dia punya daun ke, jangan gosok mata. Tangan yang kita dah pegang getah tu tadi, jangan gosok mata. Ataupun mulut. Dia akan membuat mulut kita bengkak bila kena getah. Lepas tu mata kita gatal, lepas tu bengkak. Itu bahaya sangat. Bukan pokok sirih rezeki je. Kebanyakannya pokok, bila ada getah, korang kena berjaga-jaga. Pernah dulu masa mula-mula saya pergi hutan, masa tu saya belum tahu pun yang pokok-pokok ni ada banyak macam
dia getah dia beracun. Sebab saya tak selidik dulu, sebab saya suka dengan pokok-pokok, saya ambil bawa balik. Bila saya ambil di hutan tu, dalam 2-3 pokok macam tu, masa saya naik motor tu, masa saya potong pokok tu, saya tak pakai sarung tangan. Saya tak pakai sarung tangan, satu. Lepas tu saya ambil dari, kan bila kita dah potong batang tu kan, getah dia keluar banyak kan. Tangan saya ni, 2 tangan ni, saya dah memang gumul dia. Memang dah gumul, dah kena dah pun dah kena getah tu pun. Lepas tu saya tak pakai sarung tangan. Lepas tu tangan saya gatal merah, tapi saya basuh tangan. Saya berhenti dulu naik motor dengan husband saya. Memang saya suka pergi hutan cari pokok-pokok macam tu. Saya suka nampak pokok-pokok cantik dekat hutan, saya suka ambil bawa balik. Pokok ni pun saya tak beli. Semua pokok ni, pokok-pokok ni semua banyak je kat hutan, korang boleh dapat. Tapi saya suka sangat, suka. Ada macam-macam corak. Lepas tu saya basuh tangan, basuh bersih-bersih. Nasi dalam beg saya tu, saya memang sentiasa bawa minyak angin. Minyak angin tu memang saya kan ada semput asma, tapi sekarang alhamdulillah lah semput saya dah membaik. Saya ambil minyak angin tu, memang saya standby dalam beg. Saya sapu dekat tangan, gumur sebab saya ingat dulu pesan-pesan mak ayah saya, kalau kena apa-apa di hutan ke, kena yang berbisa ke, terus taruh minyak angin. Saya ingat tu, saya terus berhenti, saya taruh minyak angin, saya gumur tangan saya dengan minyak angin. Lepas tu biar dulu berapa minit. Alhamdulillah gatal tu dah hilang. Dia gatal merenyam tau. Gatal nanti kalau korang biarkan, tak basuh tangan korang ataupun tak taruh minyak angin, boleh bengkak dan merah korang punya tangan. Selepas je dari tu, saya ambil tahu. Pokok-pokok beracun, macam mana rupa dia, macam mana kita nak jaga dan mengelakkan dari kena racun tu. Itulah, kena pakai sarung tangan. Lepas kita dah pakai sarung tangan, ataupun kita tak pakai sarung, tapi digalakkan pakai sarung tangan bila kita nak buat pemotongan atau takut kena dia punya racun tu getah lah. Kalau ada getah je kita kena pakai sarung tangan. Lepas tu jangan usik mata dan mulut. Jangan usik mata dan mulut. Kita kena jaga jangan kena mata dan mulut. Bila kena mata boleh mengakibatkan bengkak mata. Tapi boleh juga dia jadi macam tak nampak sekejap. Memang bahaya. Tapi kalau dah kena mata, korang kena cuci cepat-cepat. Cuci selama 15 minit. Cuci korang punya muka, mulut, mata tu cuci, rendam dalam besin. Cuci sampai hilang dia punya getah. Getah dia memang bahaya. Tu saya nak bagi tahu dekat sinilah. Pokok memang semua ada getah dia memang beracun. Itulah dulu pernah kan viral pokok beracun apa semua, tapi kita kena tahu, walaupun kita minat pokok tu beracun, macam saya ni minat pokok ni beracun, tapi saya ambil tahu. Banyak dekat YouTuber yang buat bagaimana kita nak mengelakkan dari kena racun, bahaya pokok, macam mana kita suka tapi kita nak bela, kita kena ambil tahu. Banyak ambil tahu. Okey, penjagaan pokok sirih rezeki ni, dia tak boleh kena panas. Lepas tu saya pakai dia punya media tanah. Media tanah sekam padi, sekam bakar, tanah organik. Tanah organik tu dah ada campuran lah. Campuran tu semua dia dah ada. Kalau kat tempat saya lah, dia dalam organik tu dia ada baja dalam tu. Selalu baja najis binatang. Baja, dah ada kokopit. Tu semua dah ada. Kita tak payah lagi taruh kokopit. Kita cuma tambah sekam bakar, sekam padi dengan tanah organik. Tu saja. Kita campurkan dia. Kita boleh tanam. Kalau dah besar macam ni, korang kena tukar pasu besar.
Lepas tu nak memperbanyakkan, senang je korang. Dekat sini ni dia dah ada memang akar-akar dia dah ada garisan-garisan tu kan. Korang potong je ikut garisan tu. Korang tanam je batangnya, boleh hidup. Macam ni contoh. Ni saya potong dari batang. Saya potong, saya tanam. Senang je korang kalau nak bela pokok ni, kena cukup air. Lepas tu siram 2 hari sekali. Kalau cuaca panas, kalau cuaca hujan, korang jangan jangan kerap siram. Tengok juga dia punya tanah. Kalau tanah dia basah, tanah dia tak kering kan, basah, korang tak perlu siram. Cukup sekali je. Kalau basah korang tak payah siram. Untuk hari tu korang tak payah siram. Tapi kalau cuaca panas terik, 2 hari 1 hari 2 kali siram. Lepas tu baja, korang baja 2 minggu atau 3 minggu sekali. Baja tu penting sangat untuk pokok-pokok korang biar subur, pokok-pokok korang tak layu. Lepas tu tak boleh kena panas. Pokok sirih rezeki ni tak boleh kena panas. Korang kena letak dekat tempat-tempat redup yang ada banyak pokok. Tu perkongsian saya untuk kali ni, untuk korang semua yang nak tahu penjagaan pokok sirih rezeki. Okey, jaga-jaga pokok-pokok yang ada dia punya getah tu. Korang kena jaga-jaga. Bukan saya nak takutkan, saya nak bagi semangat kat korang. Korang tak perlu takut dengan pokok-pokok yang ada racun ni. Cuma kalau ada anak kecil, korang kena berjaga-jaga. Kalau boleh, tak payahlah korang bela pokok-pokok yang beracun kalau ada anak kecil di rumah. Kalau macam saya, alhamdulillah anak dah besar-besar, tak ada pernah usik pun pokok saya. Okey, kita jumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa like, komen dan subscribe video saya. Subscribe tu percuma je. Lepas tu support video saya. Dan saya ada semangat untuk buat video untuk korang semua. Okay? Kalau ada apa-apa yang boleh saya bantu dan ada pertanyaan, boleh je mesej saya dan tanya pun boleh. Saya sudi membantu korang. Okay? Mungkin selepas ni saya banyaklah buat video. Mungkin sebab tempat saya akan dibuat lockdown. Kalau tempat kerja saya tak kerja, tutup. Sebab yang setahu saya, tempat-tempat yang boleh bekerja hanya kilang makanan sahaja. Kilang makanan. Macam tempat saya pembuatan kereta. Kalau lepas ni lockdown, saya tak bekerja, banyak lagi saya buat video. Tahu, korang support saya tahu. Okey, jumpa lagi di video akan datang. Bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi.